Okay, so disebabkan kita ada masalah dengan Google Meet, dia tak compatible untuk kita buka video. So saya akan terangkan pada kamu. Saya terangkan pada kamu. Okay, semalam saya ada bagi video berkaitan dengan pelan dan dengarkan. So hari ini sebenarnya saya nak ulang sedikit berkaitan dengan video semalam, pelan dan dengarkan. Semalam saya bagi video. Semalam saya bagi video okay, semalam saya bagi video berkaitan dengan semalam saya bagi video berkaitan dengan unjuran ortogon. So sebenarnya kamu dah belajar pelan dan dengarkan ni dalam subjek RBT. Betul? Dah pernah Betul buat? cikgu. Kan? Okay, so sebenarnya tak susah untuk kamu faham pelan dan dengarkan kerana dia lebih kurang sama, memang exactly sama macam RBT. Okay, so hari ni kita nak tahu unjuran ortogon. Okay, ini kita nak tahu unjuran ortogon. Dalam video ini kan dah diterangkan tapi hari ini saya ringkaskan kepada penerangan yang lebih ringkas. Okey, unjuran ortogon. So hari ini kita nak, pada akhir pembelajaran kamu mesti boleh melukis unjuran ortogon dan membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan. Okey. Kalau kamu faham video semalam, unjuran ortogon tu apa? Siapa boleh bagi tahu? Okay. Sebelum kita tahu unjuran ortogon, kamu kena tahu dulu satah. Okay, satah dia kata satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Ada 3 jenis satah, satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okay, satah itu adalah permukaan yang rata. So ada 3 jenis satah. Satah yang pertama adalah satah mengufuk. Satah mengufuk maksudnya dia berada dalam keadaan berbaring. So kat sini, kalau ada bentuk silinder, okay, ini silinder. So yang tapak bawah silinder ini adalah satah mengufuk. Dan juga bumbung bagi silinder ni, ini adalah satah mengufuk. Satah mencancang, okay. So kalau kita ada kubus, dinding dia adalah satah mencancang. Satah condong pula adalah kalau dia dalam bentuk yang condong. Okay, sekarang dalam silinder, satah mencancangnya, Navin boleh tutup sambung? Okay, kalau satah mencancang, contoh dalam silinder ni, satah mencancang adalah dia punya dinding dia. Dinding dia adalah satah mencancang. Satah mencancang dia adalah permukaan yang lengkung. Okay, so kita teruskan. Okay, kita nak teruskan dengan unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni sebenarnya dalam bahasa yang lebih ringkasnya adalah kamu ada satu objek. Contoh kamu diberi objek kamu diberi objek bentuk ini. So, unjuran ortogon adalah satu lukisan yang kita akan lukis apabila kita offkan apinya. Okay. So unjuran ortogon, unjuran ortogon adalah kalau objek tersebut kita buatkan satu garisan yang akan membentuk 90 darjah. So kita straightkan dia kepada satah. So kita akan dapat
lukisannya. So itu adalah unjuran ortogon. Contoh kat sini, ini adalah objek asal. So untuk kamu lukis unjuran ortogon, kamu kena tengok bentuk apa yang akan kamu nampak bila kamu tengok objek ni. So sekarang ni kalau kita tengok, kita akan nampak bentuk segi tiga. Okay. Contoh, kita ada prisma kat sini. So kita ada prisma. Ini ada satu prisma. Untuk unjuran ortogon prisma ni, kamu boleh bayangkan, kamu tengok prisma ni dari kiri, dari kanan ni. Dari kawasan yang saya tunjuk warna merah ni. So, bila kita tengok dari sini, apa bentuk prisma yang kita akan nampak? Apa yang kita akan nampak adalah bentuk segi empat tepat di mana mengikut bentuk dia punya tapak di belakang. So, kamu bayangkan kamu ada prisma ni, kemudian kamu tolakkan dia. So, apa yang bentuk yang terhasil? Itu adalah dia punya unjuran ortogon. Contoh macam ni. Kita ada satu objek. Kita ada satu pepejal kat sini. Dia nak kamu lukiskan unjuran ortogon bagi pepejal ini. So, memang kalau kita tengok dari arah yang ditunjukkan dari sini, so apa bentuk yang akan terhasil pada layar ni? Mestilah bentuk yang akan terhasil adalah bentuk segi empat, DCIJ. So bentuk yang terhasil adalah bentuk segi empat sebab kita anggapkan kita tolakkan poligon ni ke dinding, kemudian bentuk yang terhasil adalah bentuk ni. Garis di tengah ni, kenapa ada garis kat tengah? Kerana ini pada objek ini ada satu lekuk ataupun ada garisan dan garisan ini kita nampak. So bila kita tolak, dia akan menghasilkan garisan ini. So ini adalah unjuran ortogon bagi poligon yang ditunjukkan. Kat sini ada beberapa contoh pepejal di mana kamu boleh lihat dia punya bentuk unjuran ortogon dia jika dipandang dari sisi yang berbeza. Dalam tajuk ni dia ada 3 keadaan untuk kamu tengok objek tersebut. So kamu dah belajar RBT. RBT kita boleh tengok dari atas, pandangan dari atas. Pandangan dari atas kita namakan sebagai pelan. Pandangan dari sisi kiri atau sisi kanan, kamu tengok dari kiri atau kamu tengok dari kanan, dan juga kalau kita tengok dari depan. So ini pandangan hadapan. So kamu dah belajar semua ni. So ini adalah bentuk-bentuk basic yang saya tunjukkan pada kamu. So katakan kamu diberi satu kuboid, kamu diberi satu kuboid di mana panjangnya 7 unit, lebarnya 5 unit dan tingginya 3 unit. So dia minta kamu untuk lukiskan pandangan dari atas. So kalau kita tengok dari atas, pelan, apa yang akan terhasil? Kamu boleh tengok pada rajah yang warna biru ni. Kalau kita tengok dari atas, kita akan nampak satu bentuk segi empat tepat. So bila kamu nak lukis, kita mesti melukis mengikut ukuran yang diberi. Kalau dia bagi 7 cm, kamu mesti lukis 7 cm. So ukuran bagi dari pandangan atas, kita dapat 7 cm dan 5 cm. Mesti dilukis mengikut ukuran. So kalau kamu tengok dari atas, kamu nampak bentuk segi empat tempat ni. So bentuk segi empat tempat ini, kamu dah tahu ukuran 7, 5. Kalau dia nak kamu tengok dari sisi, katakan dia nak kamu tengok dari sisi yang warna hijau ini. So kalau sisi warna hijau ni, kamu masih akan nampak bentuk segi empat tepat. Tetapi saiznya tak sama dengan kalau kita tengok dari atas tadi. So kita kena tengok berapakah ukuran kalau kita tengok dari sisi. So kalau kita tengok dari sisi warna hijau,
ukuran dia kat bawah ni 5, tinggi dia 3. So kamu pun lukis 5 cm, 3 cm. Kemudian kamu cantumkan. Okay, kalau kita tengok dari pandangan hadapan. Okay, hadapan. Kamu tengok dari sini. Bila tengok dari sini, yang warna orange ni, okay, kamu dapat kat sini 7 cm, ini 3 cm. Kamu pun lukis 7, 3. So, ini adalah unjuran ortogon bagi kuboid jika dilihat dari sisi pandangan yang berbeza. Okay, ada soalan nak tanya? Okay, so kita ke bentuk seterusnya. Okey, bentuk seterusnya adalah bentuk silinder. Okey, bentuk silinder, kamu diberi satu bentuk silinder. Dia kata, dia minta kamu lukiskan unjuran ortogon jika kamu pandang silinder ini dari pandangan atas. Pandangan atas atau kita panggil pelan. Okey. Warna biru ni kita namakan dia sebagai pelan. Atau mungkin RBT kamu sebut pandangan atas. Okay. Kalau kita tengok dari atas untuk silinder, bentuk yang akan terlihat adalah bentuk bulatan. So, bila kamu nak lukis, bulatan kamu mestilah menggunakan ukuran yang betul dan mesti menggunakan jangka lukis. So, ukuran bulatan kamu, jejari dia adalah 3 cm. So, kamu guna jangka lukis kamu, gunakan jejari 3 cm, kamu pun buat bulatan. So, ini adalah pelan dari atas, pandangan dari atas, pelan. Kalau dia minta kamu lukiskan unjuran ortogon bagi silinder ini jika dilihat dari sebelah, dari pandangan sisi warna hijau ni. So kalau kamu tengok warna hijau ni, sebenarnya apa yang kamu akan nampak adalah satu bentuk segi 4 sama. Okay, so tingginya adalah 8. That's why dia lukis 8 kat sini. Dan kat sini dia bagi jejari bagi bulatan ini adalah 3. Sekarang kenapa dia dapat 6? Sebab 6 ini adalah dia punya diameter. Sebab segi 4 tepat ini dari hujung bulatan ke hujung bulatan yang lagi satu. So kita akan dapat diameter. So diameter dia mestilah 6. That's why dia dapat 6 unit dekat sini. Okay, ini kalau dia tengok dari pandangan sisi. Silinder bila kita tengok dari pandangan sisi, kita akan nampak bentuk segi 4 tepat. Okey. Kalau kita tengok silinder dari pandangan hadapan, kalau kamu tengok dari depan. Okey, kalau dari depan, masih lagi kita akan nampak bentuk segi 4 tepat. Tingginya 8, so kamu lukis 8 dan dia punya diameter tadi 6. So masih lagi 6. Sama. Untuk silinder, pandangan sisi dan pandangan hadapan, ukurannya adalah sama dan bentuknya adalah sama. Okey, untuk silinder, ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada, saya move to the next shape. Okay, the next shape is a cone. Okay, kalau dari cone, okay, dia nak kamu tengok dari pandangan atas. Okay, cone, kamu bayangkan kamu ada cone. Kalau kamu tengok dari atas, bentuk yang akan terhasil adalah bentuk bulatan tapak ni. Ataupun kamu boleh anggap, kamu ada cone, kemudian kamu remukkan cone ni dari atas, kamu penyekkan dia. Penyek. Okay, last kali dia akan menghasilkan bentuk bulatan. So bulatan ini jejari dia mestilah menggunakan jejari yang diberikan iaitu 2. So kamu pun lukis 2. Kalau dikata jejari dia 3, kamu pun lukis 3. Okay, seterusnya kalau cone, kamu tengok dari pandangan sisi. Okay, pandangan sisi, kamu akan nampak sebenarnya adalah satu bentuk segi 3 di mana tingginya adalah, tinggi segitiga ini adalah tinggi cone tersebut dan lebar bagi segitiga ini adalah nilai diameter dia. Sebab dia kata tadi jejari dia 2, so ini adalah diameter 4.
Begitu juga kalau kon kita tengok dari pandangan hadapan. Kalau kita tengok dari depan yang warna orange ni, kita akan nampak bentuk segi tiga yang sama dengan sisi tadi. Okay. So kita move to the next shape. Okay, the next shape is pyramid. Okay, untuk piramid, kalau kita tengok dari atas, okay, kalau kita tengok dari atas, kita akan nampak bentuk tapaknya. Okay, sekarang tapak dia 7 cm dan 5 cm. So 7 dengan 5. Okay, apa garisan yang dibuat di tengah-tengah ni? Apa garisan perpenjuru ni? Kenapa dibuat garisan perpenjuru? Okay, garisan perpenjuru ini adalah mewakili kepada ni. Kamu nampak ni? Garis bagi piramid ni, sebab kita akan membayangkan bila kita tolakkan dia, dia akan ada garisan di sini. So, garisan ini adalah yang kita nampak. Maka kena buat dalam garis solid line. Kena garis penuh. Kalau kita tengok dari sisi, piramid kita tengok dari sisi sebelah kanan. Okay, kalau kita tengok dari kanan, kita akan nampak bentuk segi tiga. Di mana tingginya, tinggi segitiga tu mestilah tinggi piramid. So, tinggi piramid dia kata 10. So, tinggi segitiga ni mesti 10. Kemudian, dia punya tapak dia yang ini mesti gunakan berapa panjang ni. So, ni 5, maka kita pun dapat 5. Okay, kalau kita tengok dari pandangan hadapan, okay, pandangan depan, kita masih lagi nampak bentuk segi 3. Tetapi ukuran dia tak sama dengan pandangan sisi. Kita kena tengok segitiga kita, tinggi masih lagi sama 10 sebab tinggi piramid adalah 10 dan lebar bagi segitiga ini mestilah mengikut kepada lebar dia. Ini 7. So dapat 7. Okey, untuk piramid ada soalan nak tanya? So the next shape is prism. Okey, seterusnya adalah bentuk prisma. Okey, bentuk prisma sama juga. Kalau kita tengok dari atas, jika kamu tengok dari atas, apa yang kita akan nampak adalah bentuk segi 4 ni. So 4, 7. Kamu lukis 4, 7. Okey, kalau kita tengok dari pandangan sisi. Sekarang kita tengok dari sisi kanan. Bila kita tengok dari sini, sebenarnya apa yang kita akan nampak yang warna hijau ni adalah bentuk segi 4 tepat. So 5 kat sini, tinggi dia 5. Ini lebar dia 7. So kita dapat 7. Kalau kita tengok prisma ni dari pandangan hadapan, kalau kamu tengok dari depan, apa bentuk yang kamu nampak adalah bentuk segi 3 bersudut tegak. Di mana tinggi dia 5 dan lebarnya 4. Kamu lukis 5, 4, gariskan. Okey. Okey, masih lagi prisma. Sekarang kita ada prisma juga. Okey, prisma ni diberikan ukuran. Kalau kita tengok dari pandangan atas, okey, bila kita tengok dari pandangan atas, okey, bentuk ni kalau kamu perhatikan, tapaknya lebih besar dari bumbung dia. So, bila kita tengok dari atas, kita akan nampak keseluruhan bentuk tapaknya. So, 5, 3. 5, 3. Tapi kenapa kat sini dia buat pecahan kat sini? Sebab bumbung dia punya lebar bagi bumbung dia hanyalah 2. So sebab tu dia buat partition 2, kemudian digariskan. Garis ini adalah mewakili garisan ini. So asalnya 5, sini 2, ni akan tinggal 3. Okay. Kemudian kita tengok kalau kita tengok dari pandangan sisi. Pandangan sisi, bila kamu tengok dari sini, kamu masih lagi akan dapat bentuk segi 4 tepat. So ini 4, ini 3. Kamu pun lukis 4, 3. Kita tengok kalau dari pandangan hadapan.
Okay, kalau dari depan, bentuk yang kamu akan nampak adalah bentuk trapezium. 4, 5, ini panjang dia 2. Kemudian ni kamu garis je. 4, dia punya tinggi, 5, atas ni 2. So, gariskan. Okay, ini adalah bentuk prisma. Okay, dah habis untuk bentuk-bentuk asasnya sepatutnya. Ada soalan kamu nak tanya? Tak ada cikgu. Ada. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi yang saya nak tunjukkan. Tapi saya akan beri link video. Okay, kamu boleh tengok bentuk-bentuk yang lain. Okay, saya akan berikan link video nanti dalam grup kelas. Okay, tadi saya hanya tunjuk sampai 6 bentuk. So kamu ada lagi lebih kurang 11 bentuk. Saya akan berikan link video ni, kamu boleh tengok sendiri. Okay, ataupun kita tengok contoh. Okay, yang ni video ni tak ada suara. Okay, kalau dia bagi bentuk ni. Kalau dia tengok dari atas. So, nampak ukuran dia. Kalau kita tengok dari pandangan sisi, kita nampak atas tu, kita akan nampak ni. So dia akan digabungkan, dia akan jadi 6. Sini, 5. Kalau tengok dari depan, apa yang kita nampak? Okay. Okay. Okay, ini bentuknya agak complicated. So kalau kita tengok dari pandangan atas, yang kita nampak adalah tapak dia. Ni. So apa yang kita kena lukis? 2, 2, 3. Okay. Kalau kita tengok dari depan, dari sini, yang kita akan nampak. Tu. Yang warna orange tu. So kamu perlu lukis ikut ukuran. So ini 2, ini pun 2. Kalau dari sisi, okay. Kalau dari sisi, atas ni adalah bahagian atas di sini. Okay, atas ni adalah untuk bahagian atas ni. Kemudian kenapa dia ada garis titik-titik? Sebab ini, di belakang ni dia ada satu bahagian untuk kawasan lengkok ni. So kat sini dia ada pembahagian dia. So yang ini kita tak nampak. Kalau kita tengok dari pandangan sisi, kita tak nampak. Tetapi kita tahu garisan ini ada. Maka kita perlu lukis garisan putus-putus. Disebabkan kita tak nampak. Tapi kita tahu garisan itu ada. So kita kena buat garisan putus-putus. Okay. Ini kalau dia tengok dari pandangan atas. Okay, apa yang dia akan nampak? Dari sini dia nampak ni, kemudian dia nampak bahagian ni. Sebenarnya dia nampak tapak dia 24, so 24 dan bila tengok dari atas, ini partition di sini dia nampak. Dia nampak kat sini ada pembahagian. That's why dia gunakan garisan penuh sebab dia nampak, sebab dia tengok dari atas. Okay, seterusnya. Okay. Okay, untuk pandangan sisi, okay, untuk pandangan sisi, kenapa dia nampak ada garis putus-putus? So kita tengok di atas ni, ini
tinggi dia 2. Mana dia tahu 2? Sebab daripada sini, okay, ini adalah semi bulatan. Okay, ini adalah semi bulatan dan jejarinya adalah 2. Sebab tu tinggi dia jadi 2. So tinggi dia jadi 2, lebar dia jadi 4. So 2, 4. Kemudian yang ini memanglah dari depan kita akan nampak, dari sisi ni kita akan nampak 4, 3. 4, 3. Tetapi di bahagian belakang ni dia ada partition yang tingginya hanya 2 sahaja. So that's why dia buat tinggi dia 2 tapi garisan putus-putus sebab dia berada di belakang. Bila dia berada di belakang, automatik kita buat garisan putus-putus. Okay, saya tunjukkan habislah penuh. Okay, kalau dari pandangan hadapan. Okay, so kalau pandangan depan dia dapat macam tu. Ini video 9. Tengok video 10. Okay, pandangan dari sisi. Dia tengok dari sisi. Bayangkan sebuah kotak yang transparan, garis ini tembus jika dilihat dari sisi. Okay. Okay. Ini dia nak menerangkan garis putus-putus tersebut. Dia nak tunjukkan pada kamu kenapa ada garis putus-putus ni. Sebab dari sisi kita nampak yang besar ni. Tapi di sebaliknya, di belakangnya ada lagi garisan. Tetapi garisan ni kita tak nampak. Bila tak nampak, kita kena buat garis putus-putus. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okay. Kalau dia tengok dari atas, line dia. Kita akan nampak ukuran dia 5-5. Tapi sebenarnya di bawah ni, okay, bayangkan kotak ini transparent. Garis ini tembus jika dilihat dari atas. So, okay. Okay, sebab dia ada garisan ni kat bawah. So, kena putus. Ini kalau dia tengok dari sisi. Okay. Sebab dia tak nampak, dia ada kat belakang. So dia buat putus. Saya bagi video lah nanti, saya dah tunjuk semua. Okay, ini kalau kita tengok dari atas. Kita akan guna ukuran ni 2, ni 1. So 2, 1 gariskan. Okey. Okay, ini kalau kita tengok dari tepi, dari sisi. Okay, nampak sebab dia ada tingkat-tingkat dia. Ni tingkat atas dia, ni. So sebab tu dia pecahkan. Okay, ni shape ni kalau dia tengok dari sisi.
akan dapat okay. Okay, ini kalau dia tengok dari atas dong pelan dia. Okay. Seterusnya yang terakhir. Okay. Yang ini nampak sebab dia dari depan, yang ini tak nampak dia dekat belakang. So ikut ukuran dia, ni satu. So mula dari bawah, satu. Okay. Okay, so dah habis kita punya unjuran ortogon. So ada soalan nak tanya? Tak ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan, kita akhir kat sini. So the next class hari Jumaat, saya minta kamu pastikan ada pembaris, pensel dan juga buku kamu sebab kita nak belajar melukis pelan dan dongakan. Okay, untuk pelan dan dongakan mesti gunakan pembaris dan juga pensel. Pastikan ada pemadam juga. So itu saja untuk hari ini. Kita sambung hari Jumaat. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya. Nanti saya akan bagi video ni dalam grup kelas. Okay, sekian saja. Thank you. See you. Next. Okey cikgu, sekian terima kasih. Jumpa hari Jumaat cikgu. Jumaat, ha? Hari Jumaat kan? Ya, Jumaat. Ya cikgu, terima kasih.